My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita meneruskan pada pengajian kita My Quran Time, baca faham amal, untuk kita meneruskan juz yang ke-11 kita pada halaman 210. Untuk sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah ya, terus membuka kepada halaman 210 ini. Kita sudah kembali ke Syawal, dan sebagaimana yang kita dah lihat pada halaman-halaman sebelum ini, kita sudah masuk kepada surah yang ke-10, surah Yunus ya, yang menceritakan tentang bagaimana elemen tauhid dan keimanan ini dipasakkan ke dalam diri umat Islam di Makkahul Mukarramah itu. Dan lebih daripada itu, ia adalah untuk kita yang membacanya pada tahun ini untuk terus mendapat manfaat daripada halaman demi halaman, ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, untuk kita jadikan sebagai sumber hidayah. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz ya. Masya-Allah. Ceria terus ya bersama kita. Pada bulan Ramadan lepas, kita mungkin nak beritahu Ramadan lepas mungkin berbeza sikit ya. Format pada hari ini kembali semula ya, sepertilah hari semalam, hari sebelumnya, bila kita sudah masuk pada juz 11 sehingga juz ke-20 nanti, insya-Allah formatnya lebih kurang sama ya. Mungkin lepas tu kalau ada rehat ke sekejap, kemudian kita akan terus lagi juz 21 hingga 30, agar tuan-tuan maklumi pada sesi pelajaran begini kita akan dalami satu muka surat saja. Tak cepat macam masa Ramadan tu lah. Ramadan tu pasal kita nak cuba 30 juzuk. Sebab kita dah belajar dan kita ulang kaji cepat sikit. Ini kita banyak mencungkil lebih banyak lah kan. Kalau boleh kita dapatkan sebanyak mungkin, walaupun 1 jam ni memang terhad lah ya. Tuan-tuan boleh terus belajar dengan ustaz-ustaz lain ya, pergi ke program lain, tapi paling kurang kalau katakan saya nak tahu apa halaman 209, kita boleh terus sahaja pergi ke YouTube, type balik semula ya 209, ataupun kita ustaz pun ada baca pagi-pagi pukul 8 pagi tu. Betul. Ya, jadi boleh type je, nanti kita akan pergilah satu muka surat dan muka surat yang itu pendek jelah ustaz, 5 minit je berbincang satu halaman insya-Allah. Jadi kita akan membaca ataupun melihat pada halaman 210 apakah sinopsis. Jangan lupa sinopsis bagi halaman 210. Baik, kita lihat kepada sinopsis kita pada hari ini pada ayat 15 hingga 17. Tuntutan orang musyrik menggantikan ayat suci Al-Quran. Mereka minta agar digantikan ya, cabaran demi cabaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan lihat apakah respon daripada Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pada ayat 18, penyembahan berhala dan idea syafaatnya ya, apa yang menyebabkan orang-orang musyrik itu, orang yang melakukan syirik itu, dia fikir apa sebenarnya di sebalik berhala ini sendiri. Kita akan lihat. Diteruskan pada ayat yang ke-19, fitrah semua manusia adalah berada dalam agama yang benar, agama yang hak.
ini yang kita akan lihat bersama untuk menjadi satu hujah kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah, dan juga permintaan orang musyrik agar diturunkan ayat kauniyat, sesuatu yang nampak di depan mata. Dia minta untuk diadakan mukjizat lain, tetapi apakah juga panduan yang Allah beritahu kepada nabi, kepada kita juga, kita akan baca bersama pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 15 hingga 17 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Sebelum itu kita baca doa sikit Ustaz ya. Rabbi zidni ilma, dan juga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan yang belum share lagi boleh share di Facebook untuk kita sama-sama memulakan ayat 15 hingga 17. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, teman-teman, sahabat-sahabat Al-Quran. Apa khabar? Kita ada pada bulan Syawal. Alhamdulillah, sebulan kita berjuang di bulan Ramadan Al-Mubarak, dan pada Syawal dan seterusnya sudah pastilah ini adalah bulan untuk kita muhasabah. Mudah-mudahan kesinambungan Ramadan yang kita lalui dengan setiap hari kita tanpa Al-Quran dapat kita teruskan lagi, dan My Quran Time sudah pastilah akan teruskan tradisinya satu hari satu muka surat untuk kembali kepada kita fokus kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita teruskan share rancangan kita ni, sebarkan ke seluruh dunia, moga-moga dapat menjadi asbab tersebar atau belajarnya Al-Quran kepada masyarakat di luar sana, insya-Allah. Ayat 15 hingga 17 insya-Allah sama-sama kita baca dengan tarannum ataupun bacaan jiharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 15 hingga 17 sebentar tadi, ayat 15. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantikanlah. Inilah perkataan siapa? Iaitu mereka yang tidak mahu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang musyrik yang sebenarnya mereka mensyirikkan Allah, mereka merasakan bahawa saya dah cukup dengan apa yang ada, ya, ataupun saya ni dah cukup dengan istilahnya dalam apa yang kita bincangkan semalam, ayat yang ketujuh, suka redha dengan kehidupan di dunia dan tenang dengannya. Dia tidak mahu, dia rasakan segala-galanya ini dah cukup dan amat indah sekali.
Tetapi kita kena ingat, ya, kena ingat bahawa semua nikmat-nikmat yang ada di dunia ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dia nak beratapkan langit Tuhan, tetapi tidak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ingin makanan daripada Tuhan, makanan sedap-sedap, ya, tetapi tidak mahu bertuhankan, ya, fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam ayat ini, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, ia tidak memberi kesan. Malah apakah respon orang yang tidak menghargai kepada Allah ini, yang kita harapnya kita bukanlah begitu. Allah kata, mereka mengatakan kalau boleh liqa anati bi Qur'anin ghairi hadza, kalau boleh datangkan Quran yang lain. Apa maksud Quran yang lain? Quran yang ini banyak sangat peraturan, ada yang kata boleh, ada benda halal, haram, banyak sangat peraturan. Kalau boleh bagilah. Ya, sebenarnya di sebalik minta bagilah itu, mereka sebenarnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini ataupun syirik ini, dia merasakan bahawa Quran ini tidak cukup baik. Tidak cukup baik, dia kena top up, ustaz, ya. Ada yang kata bahawa kalau boleh kena belajar itu, belajar ini, kemahiran itu, kemahiran ini, betul, ya, tetapi Quran ini sebenarnya kalau kita dalami dengan betul-betul, ia adalah sesuatu yang memang tinggi, ya, nilainya di dalam kehidupan. Tak perlu di top up dengan buku ini, buku itu. Nak memahaminya lebih detail, okey, tetapi kalau katakan nak cakap ada lagi kitab lain, buku lain, idea lain untuk meyakinkan diri, sebenarnya itu adalah bagi orang yang tidak mengenali Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahawa Quran ini ada banyak ilmu yang luas, dan sebenarnya ini punca ilmu. Kalau kita belajar falsafah pendidikan ilmu, Ustaz, dia ada istilah epistemologi, axiology dengan ontologi. Ya, ini waktu dulu saya belajarlah sikit-sikit kan pasal nak faham apa sebab ada orang, kalau saya belajar di US dulu kan, sumber ilmunya lain. Tetapi kalau katakan kita belajar Al-Quran ataupun ilmu agama, sumber ilmunya lain. Ya, kalau sumber ilmu biasa ni biasa banyak pakai akal. Daripada eksperimen apa sebagainya. Tapi kalau dalam Islam, kita sumber ilmu kalau berasaskan pada sini, kesannya itu, ontologi, aksiologinya itu, maksudnya kesan daripada ilmu tu berbeza. Ya, ilmu yang datang daripada manusia biasanya nak bawa kepada manusia. Tetapi kalau ilmu sumber daripada Allah, nak bawa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kalau saya salah, saya kurang, itu kerana saya yang kurang, ya, tetapi Allah adalah yang maha sempurna. Ataupun kata mereka membalas au badil, ya, gantikan dengan Quran lainlah. Nak terjemah balik ke, nak tafsir balik ke, istilah-istilah itu kita kena faham dan jaga-jaga, ya. Kerana apa? Kerana Quran inilah yang menjadi mukjizat, ia kekal, Allah akan jaga, tak payah ubah-ubah dah. Yang penting ialah kita cuba berinteraksi, baca, cuba fahamnya dan amalkan apa yang ada di dalam ayat ini. Maka kata Nabi, ini Allah ajarkan pada Nabi, juga ajar pada kita, mayakunuli, ya, tidaklah layak bagiku menggantikannya mengikut kemahuanku sendiri. Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takutkan azab hari yang besar jika menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya ialah Nabi sendiri, ya, Nabi sendiri yang bagi warning, ya, tetapi Nabi sendiri yang takut. Ya, bukannya Nabi warning rasa macam saya kebal, saya tak perlu buat apa-apa, saya warning saja pada kamu, beri amaran untuk kamu ikut Quran, untuk bertauhid pada Allah, tapi saya kebal. Tak, Nabi juga takut daripada menderhaka kepada Tuhanku, azab yaumin azim, yang ada azab yang amat besar. Jadi ini pelajaran untuk kita pada hari ini, ayat 15, untuk kita sama-sama memahami bahawa sebenarnya Quran ini adalah satu mukjizat yang perlu kita usahakan, yang perlu kita perjuangkan, dan jangan ditukar-tukar. Pasal apa? Pasal bila kita bergantung kepada Al-Quran ini, insya-Allah kita akan terjauh daripada azab yang hebat. Di dunia satu hal, tetapi yang pastinya bila sampai kepada yaumin azim, iaitu hari yang amat besar, Ustaz, ya. Cakap hari besar ni ialah kalau orang cakap kalau dulu, Ustaz, hari bernikah pun kira azim kan, hari yang besar, ya. Orang kena buat persediaan.
ataupun kalau ada masuk pertandingan ke, kalau ustaz dulu masuk pertandingan musabaqah peringkat antarabangsa ustaz, macam mana perasaan ustaz waktu tu? Ya, perasaan memang rasa macam macam-macam ada. Berdebar ada, teruja ada, dan memang buat persediaan betul-betul lah. Betul, kerana kita rasa macam nak bawa nama negara dan peribadi semua kan. Itu memang rasa macam satu bebanan yang kuat lah. Bebanan kan. Itu adalah hari musabaqah antarabangsa ya. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang hari antarabangsa di hadapan Allah. Yaumin azim. Yaumin azim. Ya, ini memang azim betul kan. Yang di dunia ini pun kita dah rasa ini azim kan. Tetapi ini yang Allah iktiraf sebagai azim. Allah kata bahawa pada ayat 16, qul law sya, jika Allah nak, katakanlah jika Allah menghendaki nescaya aku tidak membacanya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahunya kepadamu. Ini sebenarnya satu respon tambahan Allah ajarkan pada Nabi, kepada kita juga. Sebenarnya jika Allah hendak, nescaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak memberitahu kepadamu. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya ialah kalau ada yang kata bahawa Quran yang ada ini tidak cukup baik, sebenarnya Allah boleh dia kata okey kamu tak payah dapat Quran. Ya, ataupun nabi tak payah, tak ada penceramah yang cakap pasal Quran, ataupun orang lain dengar tapi kita tak dengar. Sebenarnya bila Quran itu sampai kepada kita, itu tandanya bahawa Allah SWT sedang memberi panduan kepada kita agar selamat daripada azab yaumin azim, ya. Dan kata Nabi lagi, aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum turun Al-Quran, mengapa kamu tidak memikirkannya? Apa maksudnya? Nabi dah tinggal bersama dengan musyrik Mekah ini ustaz, lama ya, 40 tahun sebelum kenabian, kemudian beberapa tahun ketika turun surah Yunus ini. Mereka siap bagi gelaran lagi pada Nabi, iaitu Al-Amin. Kan? Maksudnya mereka ni dah memang percaya pada Nabi, tapi lepas itu mereka kata bahawa tak percaya kan, tak percaya, ini penipu kan. Awal dulu percaya, sekarang bercakap tak percaya. Pasal apa? Pasal datang wahyu kepada seorang yang dipercayai. Jadi pelik kan, manusia ni kadang-kadang dia bila dia mengganggu ego dia, maka dia akan kata lain daripada apa yang berlaku. Pakcik Nabi Muhammad pun sama juga, gembira kelahirannya, tapi bila kata bahawa menyeru kepada Allah SWT, terus saja ya, Abu Jahal ya, ataupun beberapa pakcik yang lain memusuhi Nabi. Jadi ini panduan yang kita boleh belajar, dan kita nak baca sekali lagi ayat 17 untuk kita ingatkan pada diri kita, pada saya sendiri pun sama juga, jangan mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 17 Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Sadaqallahul azim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka pembohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Jadi Allah beritahu pada kita pada hari ini, ya, Allah menemplak kepada orang yang buat-buat cerita bagi pihak Allah, ya, mimman iftara 'ala Allah, dan juga kadziban au kadzdzaba biayatih, iaitu mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah azab ataupun ini adalah satu kezaliman, ya, sebagai satu kezaliman Allah menemplak bagi kita, ya, bagi tuan-tuan. Kalau katakan kita baca ayat Al-Quran ini, kita baca terjemahan, kita cuba baca tafsir, dengar tadabbur. Bagi saya sendiri, ya, amanahnya ialah jangan buat-buat. Ya, kadang-kadang ada orang tanya soalan, ya, jangan dibuat-buat bahawa Allah cakap buat begini ataupun mendustakan, ya, mendustakan maksudnya menyalah tafsirkan, menyalah tadabbur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun
kadzdzaba biayatihi ni kita dapat dah ayat tersebut, tetapi kita kata alah ini tak penting kot ya, ataupun ayat ni saya selalu dengar dah kot ya. Semua perkara tersebut membawa kepada kezaliman, dan Allah kata orang begini digelar mujrimun, pendosa ataupun yang berbuat derhaka kepada Allah pasal main-main ataupun memanipulasi perkataan daripada Allah, biasanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Badala, menukar ataupun mengganti, inilah yang berulang 44 kali di dalam Al-Quran, dan pada ayat 15 sebentar tadi ini adalah perkataan daripada mereka yang menentang Nabi, yang tidak percaya pada Nabi. Dia kata bahawa tolong datangkan Quran lain ya, ataupun gantikan dengan Quran lain, dengan mukjizat lain. Tetapi sebenarnya Allah tidak gantikan kerana apa? Kerana Quran inilah menjadi sumber wahyu, menjadi sumber hidayah kepada kita, dan harapnya bagi tuan-tuan kita akan sentiasa berpegang kepada Al-Quran ini. Satu ialah kita baca, yang keduanya ialah kita cuba faham, dan fahamnya itu adalah berteraskan kepada apa? Kepada penerangan yang jelas ya, yang betul, bukannya dimanipulasi bagi penceramah contohnya, ataupun bagi ahli bisnes. Kadang-kadang ada ustaz yang kata pasal Nabi buat begini ataupun ayat Quran begini, maka sila beli produk saya kan. Itu kena jaga-jaga ya, jangan sampai kita nak melariskan sesuatu produk dengan menggunakan ayat Al-Quran, padahal itu bukan maksud yang sebenarnya ya, bukan maksud sebenarnya, dan ini kita tidak mahu digelar sebagai orang yang mujrimun. Jadi kita berehat sebentar, kita akan kembali semula menyambung kepada ayat 18 hingga 20 sebentar lagi. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus istiqamah kita di bulan Syawal ini bersama-sama dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah kita dah dengar penjelasan demi penjelasan daripada muka surat 210. Dan sekarang kita nak belajar sedikit ilmu tajwid. Kita masih lagi dalam mengulang kaji. Kita tak terkejar-kejar untuk nak menghabiskan silibus tajwid, tapi kita nak slow-slow. Kita dah belajar hukum nun mati, dan kita nak ulangkan lagi hukum nun mati tersebut berdasarkan ayat-ayat yang kita baca ini, mengambil contoh-contoh daripada ayat. Baik, kita lihat slide. Ulang kaji hukum nun mati dan tanwin. Seperti biasa kita akan ulang hukum izhar nun mati pada hukum izhar. Izhar nyata dan jelas dari sudut bahasanya. Istilahnya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada gunnah, tanpa memanjangkan gunnah pada huruf yang diizharkan. Okey, slide yang seterusnya. Huruf izhar seperti biasa ada 6, dan keenam tu adalah huruf yang berada di bahagian halqum kita. Sebab tu dinamakan izhar halqi. Bila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar yang 6 di atas tu, maka wajib diizharkan. Dijelaskan nun mati itu tanpa boleh kita memanjangkan gunnah. Kita lihat pada contoh-contoh daripada ayat yang kita baca tadi. Pertama sekali ayat pada biqur'anin ghairi hadza, pada ayat ke-15 yang kita baca tu, biqur'anin ghairi hadza, biqur'anin ghairi hadza, nin gha. Tanwin nun itu dimatikan betul-betul. Nin, tak boleh nin ghai. Biqur'anin, tu tak bagi izhar. Itu nak bagi ikhfa kan. Biqur'anin, pastikan hujung lidah kena betul-betul mati pada makhraj nun, dan tidak boleh panjangkan gunnah. Kalimah kedua, an ubaddilah. Pada ayat 15 juga, an ubaddilah. Nun bertemu dengan hamzah. An ubaddilah. Tak boleh an, tak boleh. Ana pun tak boleh. Matikan betul-betul. An ubaddilah. Kemudian in attabi'u illa. In
attabi'u illa. Juga nun bertemu dengan hamzah. Kemudian sebelah sana akhafu in asaitu. Nun mati bertemu dengan ain. Akhafu in asai. In asai. Nun bertemu dengan ain. Dan terakhir sekali tanwin pula bertemu dengan ain juga. Azab yaumin azim. Azab yaumin azim. Azab yaumin azim. Okey, tanwin bertemu dengan ain. Kalau kita lihat pada ayat ke-15 yang agak panjang itu, yang ada 3 baris setengah itu, banyak hukum-hukum izhar halqi yang terdapat dalam ayat yang ke-15. Jadi lepas ni jumpa saja nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf izhar, yang mana 6 huruf itu berada di bahagian halqum kita. Kita akan baca nun itu ataupun tanwin itu jelas mati nu. An kalau dia tanwin lah, bi Qur'anin, jelaskan dan jangan panjangkan gunnahnya. InsyaAllah boleh kita dapat perkemaskan lagi bacaan kita. Ustaz. Okey, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk kita mempelajari ya tajwid kita terus lahan-lahan Ustaz ya, sedikit demi sedikit. Yang pentingnya ketika tuan-tuan mendapat setiap pelajaran itu, kita dapat cuba praktikkan ya, dan itu akan bertambah dan kadang-kadang kita mengulang balik Ustaz ya, mengulang balik agar kita dapat faham dengan cara yang terbaik. Baik, kita ingin teruskan dengan ayat 18 hingga 20 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, kita teruskan bacaan daripada ayat 18 ke 20. 2 ayat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 18 hingga 20 kita baca sebentar tadi. Apakah maksud ayat 18 ini? Menyambung kepada ciri orang yang mujrimun, ya, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pendosa, iaitu mereka ini menyembah kepada selain daripada Allah yang tidak pun boleh la yadurruhum wala yanfa'uhum, ya, tidak boleh memudaratkan, ya, iaitu dan juga tidak boleh memberi manfaat. Ya, mudarat, nak beri bahaya pun tak boleh, nak beri manfaat pun tidak boleh. Apakah perkara ini? Ya'buduna min dunillah, ya, bukan sekadar berhala yang daripada batu itu sahaja, tetapi selain daripada Allah itu termasuklah ada orang yang beribadah kepada, menghambakan diri pada manusia.
ya, dia tidak mengikut kepada kata Allah, dia ikut kepada kata bos. Bukan salah ikut kata bos, tapi kalau bos itu tidak mengikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau baru ini ustaz ya, beberapa minggu yang masa yang lepas, ke Ramadan, ada yang puasa tu kena belasah dengan bos dia tadi tu, kan. Jadi sebenarnya bos dia itu boleh nak ikut cakap kita, staff nak ikut cakap. Tapi kalau bosnya itu jenis orang yang menyembah selain daripada Allah, kalau kita ikut pada bos tersebut, maksudnya saya tak boleh puasa lah, saya tak boleh solat lah pasal bos saya tak bagi saya solat on time. Itu maksudnya menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Sebenarnya bos tersebut sebenarnya tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. Tapi ada orang kata ustaznya, tapi bos tu boleh pula pukul, kan? Mudarat lah tu, kan? Sebenarnya mudarat yang dimaksudkan di sini adalah mudarat sehingga sampai ke akhirat nanti. Ya, mungkin kat sini macam Bilal lah ustaznya, Bilal pernah dikenakan batu di atasnya, tetapi Bilal akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ia akan menemankan Nabi di akhirat nanti. Pada waktu itu sudah tentunya, ya, tidak mudarat langsung kepada Bilal itu sendiri. Jadi bila beribadah selain daripada Allah ini, ada orang, ya, ada yang menyembah selain daripada Allah ni akan cakap wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Yang menyembah berhala ni, dia cakap bahawa berhala ni nanti jadi syafaat, beri syafaat pada dia. Jadi saya ni bukannya tak nak kalau zaman selepas zaman Nabi Nuh itu, mereka ada berkenalan dengan orang-orang baik. Jadi bila orang baik ni dah pergi, mereka buat berhala-berhala, dan pada waktu itu mereka bukan nak menyembah berhala. Dia kata saya duduk berdoa depan yang batu yang dia buat itu untuk mengingati kepada orang baik yang mengingat pada Allah. Dia ada banyak dia punya langkah demi langkahnya itu. Tapi adakah ia dibenarkan dalam Islam? Tidak. Ya, tidak perlu kita kena letak gambar ustaz ke, kan, ataupun letak suatu batu ke tali ke untuk ingat pada Allah. Tak payah. Terus ingat saja pada Allah, terus saja berdoa pada Allah tanpa perantaraan. Tak payah pakai kubur, tak payah pakai kepada siapa-siapa. Ya, kerana apa? Kerana itu akan menyebabkan ya'buduna min dunillah, beribadah, menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Maka bila mereka bercakap bahawa ini akan menjadi syafaat saya di hadapan Allah, di sisi Allah, Allah menyatakan kepada Nabi, atunabbi'unallah, apakah kamu nak beritahu kepada Allah bima lam ya'lamu fis samawati wala fil ard, bahawa ada benda yang Allah tak tahu di langit dan yang ada di bumi. Ini argumen hujah yang penting untuk kita faham. Bahawa sebenarnya bila ada orang kata bahawa saya ni nakkan daripada kubur, daripada orang itu, daripada berhala ke, kalau yang bukan Islam, ya. Tapi kalau syirik dalam Islam ini kadang-kadang pakai tangkal ustaz ya. Pakai tangkal tu dia kata saya bukan percaya pada tangkal. Saya percaya pada Allah, tapi kalau boleh melalui tangkal ini sebagai lebih dekat di hati. Jadi bila orang gunakan hujah itu, sebenarnya Allah kata atunabbiun, ya, kalau katakan mereka kata berhala ke apa sebagai syafaat ini, adakah kamu nak beritahu kepada Allah apa yang Allah tak tahu? Maksudnya si berhala ni nanti boleh beritahu ni orang baik ni, kan, dia ni orang baik, nak beritahu kepada Allah. Adakah kamu nak beritahu kepada Allah begitu? Padahal sebenarnya Allah itu adalah amat mengetahui siapa yang baik, siapa yang tak baik. Tak payah nak dilindungi siapa-siapa pun. Ya, tak payah nak pakai kabel ke. Okey, pakai kabel. Dia ni ada kabel khas ni kepada Allah, agar kalau saya pegang pada berhala ini, kepada orang ini, kepada wali ini, nanti saya dapat kabel, senang saya berjaya di hadapan Allah. Tidak. Dalam agama kita, dalam agama Islam ini, kita direct sahaja. Ya, kita ada orang baik, kita hargai, kita bersama, kita hormati, tetapi jangan kita angkat dia sebagai hamba, ataupun kita menghambakan diri kepada orang itu. Jadi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi, yang jauh daripada perkara-perkara yang mereka syirikkan. Pada ayat yang ke-19 Allah membawakan kepada kita tentang hakikat manusia. Kita baca ayat 19 sekali lagi untuk kita faham bahawa sebenarnya kalaulah manusia ini, ya, perlu dihukum, sebenarnya kita mungkin tak hidup Ustaz. Ya, banyak orang di dunia tak hidup. Tapi ada satu peraturan yang Allah beritahu dalam ayat 19 ini. Apakah peraturan tentang manusia buat silap tapi Allah masih lagi bagi peluang?
Mari kita lihat pada ayat 19. Baik, kita akan baca pada ayat yang ke-19 untuk memasakkan lagi ayat ini. Seharusnya pada ayat kedua kita baca ini dengan kita mengetahui maksud dan juga terjemahan tadabbur untuk dapat lebih meresap dalam hati-hati kita. Okey, auzubillahi minasyaitanir. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. صدق الله العظيم. Dan manusia itu dahulunya satu umat, kemudian mereka berselisih, kalau tidak kerana suatu ketetapan yang telah ada daripada Tuhanmu, pasti telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Perkataan yang kita nak beri perhatian, Allah beritahu manusia ini adalah satu umat daripada Bani Adam. Tetapi apakah yang berlaku yang menyebabkan kita berbeza? Fakhtalafu, mereka ini bertelingkah, berselisih. Daripada perkataan khalfun, ya, khalfun itu maksudnya kerana latar belakang ilmu kita, negeri kita, tempat pendidikan kita berbeza, maka kita bertelingkah dan berselisih, menyebabkan yang daripada satu umat itu dia berpecah-pecah. Ada yang beriman pada Allah, ada yang tidak beriman pada Allah, ada yang dia menjadi profesional yang beriman, ada yang profesional tidak beriman, ada yang ibu membina, menjaga anak dengan iman, ada yang ibu pasal dia tak pernah belajar tentang Al-Quran, maka dia ikut sajalah mak ayah dia dulu, apa mak ayah dia buat, dia tiru-tiru sikit, itulah yang dibuat untuk mengajar anaknya. Maka Allah menyatakan di sini, walaula, jikalah tidak kalimatun sabaqat mir rabbik, ya, perkataan ataupun ketetapan daripada Allah yang telah Allah berikan sebelum ini, ya, maksudnya apakah peraturan itu? Maksudnya ialah perselisihan manusia di dunia itu akan diputuskan di akhirat. Itu salah satu daripada kalimat Allah. Allah tak terus denda kita, ya, tak seperti mana orang dahulu, Ustaz, ya. Dia selepas daripada pada umat Nabi Muhammad ini ialah kalau silap, Allah bagi peluang dan peluang dan peluang kerana dia akan diadili di akhirat nanti. Dia berbeza dengan kaum Nuh ataupun kaum Samud, bila silap saja diingat, bam, kena. Ya, dia tak macam kita. Jadi itu adalah satu anugerah, ya, anugerah kepada kita untuk kita manfaatkan selagi nafas boleh kita hembus dan kita hirup. Sebenarnya itu adalah peluang untuk kita bertaubat. Baiki balik hubungan kita, apa yang biasa kita buat. Jadi ini adalah panduan penting untuk kita ambil manfaat sebenarnya. Dan pada ayat yang ke-20, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad ini suatu bukti mukjizat daripada Tuhannya. Bagi ayah ni maksudnya satu kebesaran mukjizat yang lain daripada apa yang telah diturunkan, iaitu Al-Quran. Daripada siapa? Daripada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, dia ada kaitan dengan ayat yang ke-15 tadi. Berkali-kali orang-orang yang syirik kepada Allah ini, dia tidak merasakan Quran ini adalah mukjizat. Ya, dia nak benda lain, Ustaz. Itu yang kita kena pastikan dalam masyarakat Islam juga, yang beragama Islam. Quran ni dah cukup dah. Tak payah ada orang, Ustaz ni, dia nak kena pakai dream catcher dia, kalau boleh dia nak nampak kalau betul lah Allah ni betul, dia nak Allah, kalau boleh aku nak projek dapat 1 juta, baru aku percaya pada Allah. Dia nak minta perkara-perkara yang istilahnya ajaib. Ya, padahal sebenarnya Quran ini adalah Quranan ajaba yang dinyatakan oleh jin dalam surah Jin. Jadi kalau jin dah cakap begitu, ya, kalau kita ni tak cakap bahawa Al-Quran ini ajib sebagai ayat kebesaran Allah, maksudnya ialah ada sesuatu yang tidak kena. Sehingga kan orang-orang kalau musyrik itu dia minta benda lain.
dia tak berpada, tidak cukup dengan Quran ini sebagai mukjizat yang boleh membaca apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam masyarakat, panduan hidayah untuk kita selamat dunia akhirat. Faqul, katalah, ya, Allah nyatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ghaib lillahi fantaziru. Apa sahaja yang ghaib ini adalah milik Allah. Aku ni tak boleh nak bagi benda lain apa sebagainya. Aku terima daripada Allah sahaja. Itu juga kita berpada dengan apa yang Allah bagi. Kalau Allah nak bagi perkara yang ajaib apa sebagainya dalam hidup kita, itu milik Allah. Fantaziru, tunggulah, inni ma'akum minal muntazirin. Kita tunggu, kita tengok, istilahnya apa Ustaz ya, let's see, siapa yang betul sebenarnya, ya. Itu perkataan zaman sekarang lah Ustaz ya. Kalau kita lihat kepada ayat 20 ini, bahasa Arabnya fantaziru, tunggulah, ya. Sesungguhnya segala yang gaib itu hanya milik Allah, oleh itu tunggu sajalah, ya. Olehmu ketahuilah aku juga menunggu bersamamu. Jadi bila dah cakap begitu, kita juga kena, kalau kita berjumpa dengan orang yang dengan Quran dia tak berapa yakin sangat. Saya pernah jumpa dengan seorang ahli korporat, dia kata, boleh ke Quran ni menambahkan profit ataupun productivity di tempat kerja? Okay. Jadi bila saya cuba kongsi, dia kata saya tak berapa yakin lah teori-teori yang ada dalam Quran ni. Jadi perkataan yang Allah ajarkan, fantaziru, kita lihat je lah, kan. Dan sekarang ni JLC tersebut tengah rugi bilion-bilion Ustaz, ya. Nak ceritanya ialah jangan main-main dengan Tuhan, ya. Jangan mulut tak ada insurans. Kan, yang kita doa pada Allah, kita nak jadi orang yang sentiasa ambil pelajaran. Jadi itu adalah daripada ayat yang ke-20, ya, sebagai pelajaran untuk kita. Allah sebenarnya bila kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah kata qul, itu sebenarnya itu adalah pendidikan untuk kita, mendidik diri kita dan juga mendidik kepada masyarakat. Kerana perkataan-perkataan itu kadang-kadang kita keliru nak cakap apa ketika berhadapan dengan masalah ataupun ada sesuatu yang kita perlu respon. Inilah responnya membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, resolusi kita ialah selalu menghargai Quran setiap masa sebagai tanda kerinduan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin rindu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita macam-macam, kita menghargai Quran, jangan kita minta ganti daripada Quran, kerana ini adalah mukjizat agung yang perlu kita hargai. Yang pertama. Yang kedua, jangan mereka-reka berita dari Allah, ya, memberi tip, panduan, nasihat, motivasi, tetapi ia bukannya datang daripada Allah. Khawatir ia digelar sebagai mujrimun dalam ayat yang ke-17. Yang ketiga, carilah syafaat yang Allah izinkan, bukan dibuat-buat dengan kita menyembah kepada manusia, kepada kubur ataupun tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kuatkan keimanan kita, kita kuatkan hubungan kita dengan Quran agar Allah sentiasa memandu hidup kita dengan hidayah yang Allah izinkan. Kita bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami berhubung dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami istiqamah dalam mempelajari, dalam mentadabbur, dalam membaca Al-Quran Karim ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus kami bersama dengan Al-Quran sepanjang hayat kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan yang lalu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk kami terus istiqamah amalan-amalan Ramadan yang lalu, ya Allah, berlanjutan sehingga akhir hayat kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa menuju ke jalan yang benar, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa berpegang dan menyokong akan kebenaran, ya Allah. Sungguhnya kalamu adalah benar, ya Allah. Sungguhnya Al-Quran adalah benar, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa menghargai Quran, perjuangkan Quran dan tidak mengambil ringan kepada apa yang telah diturunkan Allah pada Rasul. Perjuangan 23 tahun yang kita kecapi sehingga saat ini. Inilah kesedaran dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasukkan, menyebarkan tauhid dalam kehidupan sehingga kita tidak akan beribadah kecuali hanya pada Allah, tidak minta syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan lihat lagi, kita akan bertemu dalam siaran ulangan
dan juga kita doakan tuan-tuan program ini dibawakan oleh Mofas untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita bersama Al-Quran sampai ke hujung hayat kita. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Rahmati kami dengan Quran, jadikan ia imam kami, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami, apa yang terlupa ajar kami. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.